إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل
بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كما من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa. Ya Allah yang Maha perkasa. Ya Allah yang Maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya mujib doa as-sa'ilin, ya qabilat ta'ibin, ya rahimat du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faya Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang maha berbudi, mentakdir seluruh alam, menciptakan langit dan bumi, menghamparkan hamparan buminya untuk kita lalui, menaungi langitnya untuk kita teduhi.
menurunkan hujannya untuk kita nikmati. Terlalu tinggi budi Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan kuliah kita pagi ini dengan petikan daripada hadis kursi, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dengan kata Allah taala, wahai sekalian manusia, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, jikalau kamu tidak mahu menjalankan perintahku, maka keluarlah kamu daripada naungan bumiku, keluarlah kamu daripada naungan langitku, carilah kamu Tuhan selain daripada aku. Kata Allah kepada manusia, kalau kita tak mau ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala kata dengan hormatnya, keluarlah kamu daripada langitku, daripada bumiku, dan carilah Tuhan selain daripada aku. Malu dah? Malu. Nah, satu kata-kata majas. Nak keluar ke mana? Jalanlah ke mana juga. Kita berpayungkan kepada langit Allah. Pijaklah di mana juga. Kita berpijak di atas bumi Allah. Nak keluar ke mana? Nak cari Tuhan mana? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tapi kenapa manusia masih melakukan kemungkaran? Masih lagi melanggar hukum hakam Allah? Kerana nafsu dan syaitan. Baik, dengan izin Allah pagi ini kita akan sambung kitab Anak Kunci Syurga. Sebelum tu saya nak tanya, ada tak yang nak ada kitab ni? Dekat. Mana sekali. Ju ada dua je kan Ju? Ju, ada dua. Berapa? Kak Moh esok. Ha? Bayar Kak Ju. Ha? Oh. Sebelah. Dia ada tulis di belakang tu. Nah, sebelah. Nak beli order lagi ya? Beli berapa lagi dah nak? Kak Moh. 1, 2, 3, 4. 4 nak? Bawa 5 nak, insya-Allah. Bawa mai 10. Tapi tak apa, kita tak basi no. Tak. Untungnya orang yang mengarang kitab ni ilmu tak basi, dia tak busuk, dia tak expired. Untungnya. Sebab itulah kita kata berkhidmatlah pada Allah. Allah Ta'ala tak pernah letak expired di dalam perkhidmatan kita kepada Allah. Hebatnya Allah, kayanya Dia. Baik. Sambungan hari ini tang mana datang? Apa dia? Saya tak tahu. 162. Okey, kitab yang ni 162. Bab puasa kan? Baru nak cerita bab puasa. Dah habis puasa dah no? Nak puasa pula. Okey, baik. 162 lah. 162. 161. 150. Okey, dia ada 2-3 versi ni. 150 pun ada. Jawi 78. Tak, saya memang tak sama dengan semua orang. Tak dia tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok puasa. Dalil pada wajib puasa Ramadan sebelum ijma', yakni firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus shiyam. Dia ada sambung, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah petikan daripada surah Al-Baqarah. Petikan daripada surah Al-Baqarah yang mana ayat dia permulaan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat penuhnya yang mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh ya ayyuhalladzina amanu,
kepada seluruh orang-orang yang amanu, beriman. Beriman yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada malaikat, yang percaya kepada Rasul, yang percaya kepada hari kiamat, yang percaya kepada qada dan qadar. Kesemua mereka itu dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman. Allah panggil apa kita? Kutiba, difardukan, diwajibkan kepada kamu siam. Kita sebut nawaitu sauma ghadin. Sauma tu maksud dia puasa. Kan? Nawaitu sahaja aku. Sauma berpuasa. Di sini Allah Ta'ala tak sebut sauma. Dia kata kutiba alaikumus siam. Okey. Ulama usul tafsir menafsirkan apa beza saumu Ramadan dan siamu Ramadan. Kita kaji dari segi usul tafsir ya. Kata ulama saumu Ramadan menahan diri daripada makan dan minum serta perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Itu adalah saum. Tetapi siam ni menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan menahan mata daripada memandang yang haram, menahan mulut daripada berkata-kata yang haram, menahan telinga daripada mendengar yang haram, menahan seluruh anggota daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Bukan sekadar tak makan dan tak minum saja. Itu maksud siam. Beza, bukan siam. Siam yang ada itu. Siam. Siam. Itu beza siam dengan saum. Saum tu tahan, tak makan, tak minum. Orang tahu. Okay, dia puasa. Tak makan, tak minum, tapi mulut punya bagai dah punya mengata kat orang semua tak puasa. Dia seorang saja puasa. Punya tengoklah segala jenis perkara-perkara yang haram. Punya dengarlah yang melalaikan dan yang haram. Dia bukan bersiam, tetapi dia bersaum. Dan maka Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut lagi, dia kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan kepada kamu, kepada orang yang sebelum daripada kamu. Yakni sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat nabi-nabi lain dah pun berpuasa. Dah pun berpuasa. Cuma cara berpuasa mereka berbeza-beza dengan cara kita. Contoh kita tengok ibu kepada Sayyidatina Maryam, nama apa? Hana. Ayah Sayyidatina Maryam nama apa? Imran. Dia juga berpuasa. Ketika mana dia kabarkan dia akan melahirkan seorang anak, kata-kata dia mengandung, kata kalau betul aku mengandung, aku bernazar nak berpuasa 3 hari. Apa dia? Dia tak boleh bercakap. Dia berpuasa bercakap. Tak cakap 3 hari 3 malam. Itu puasa dia. Dan ada di kalangan umat-umat yang terdahulu berpuasa kalau kata 24 jam penuh tanpa berbuka untuk tempoh 24 jam. Puasa yang berbeza-beza. Namun amalan puasa telah pun ada. Maknanya yang menahan diri daripada perbuatan-perbuatan demikian, maka dianggap sebagai puasa. Maka terlahirlah hari ini kalau kita jumpa orang yang bukan Islam, cara berpuasa mereka yang tak makan daging, kan? Yang makan sayur saja, tak makan benda berdarah, kan? Makan daging, tak makan daging, tapi makan telur. Sebab telur tak berdarah. Daripada telur jadinya ayam. Anak makan, mak tak makan. Ini di antara puasa-puasa jahiliah. Yang dicipta oleh jahiliah. Dan perbuatan-perbuatan ini memang tidak ada syariat. Langsung tidak bersyariat. Tapi dipanggil itu satu puasa. Dan kalau kita sembang daripada pencerita di antara pantang larang ahli-ahli yang berpuasa,
Kan sebelum dia buat satu-satu ritual, dia nanti kena puasa 9 hari. 9 hari. Dia nanti nak samakan Islam dengan agama mereka. Islam pun puasa 9 hari sebelum buat haji. Daripada 1 Zulhijjah. Kan sampai 9 Zulhijjah. Sebelum naik kepada manasik, ke muncak manasik. Dia kata, macam orang Melayu. Orang Melayu tak macam tu. Orang Islam macam lain. Dan kita ada di antara peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala garis pandukan di dalam kitab, iaitu menjaga diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang dilarang. Untuk apa? Untuk apa? Kata Allah. Hujung ayat yang kita baca tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna dia macam ni. Kita puasa, kita duduk dalam rumah kita. Kalau kata kita nak makan, nak minum pun siapa tak maaf? Siapa tak maaf? Pasal pun tak makan. Aku takut. Takut pada apa? Takut pada Allah. Tattaqun. Untuk orang yang beriman, dia ada 2 sifat. Pertama, percaya pada Allah. Yang kedua, dia takut pada Allah. Takut kalau tak puasa, maka apa yang akan aku kena. Padahal semua orang kerja habis. Tinggal kita saja. Habis sangat pun adalah cucu tak apa nak akil balik tu. Suat-suat cucu makan nasi ambil sedap, berundang sama kalau cum, balun gila kan dia petang. Makan sama naik, tok makan sama naik dengan cucu. Bukan dia petang, tapi tattaqun. Perasaan takwa dalam diri itu tahan kita. Tahan makan. Punya dahaga lah. Sampai nak mengaji pun tak boleh kering lengkung. Tapi tak minum. Pasal apa? Dia ada sifat dalam diri kita. Tattaqun. Takwa. Padahal boleh saja takut pada Allah. Kata Allah, aku tahu di kalangan kamu yang takut sangat kepada aku ketika mana melakukan kemungkaran. Nampak ke Allah depan mata? Tak nampak, tapi tahu Allah sedang melihat. Itu usuluddin dia, itu akidah dia. Cantik sebenarnya. Kejadian yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita tu cukup cantik. Kita punyalah takut terketak-ketak. Kadang-kadang bersahur, mungkin terlewat bangun, tengah-tengah duk bubuh dalam mulut, orang dengar-dengar orang azan. Yang ada dalam mulut ni piduh bang. Tidak hang telan, last tu, last. Hang telan juga. Tak lagi hamba. Tapi tak telan. Dia sanggup pi, kalau orang tu panggil apa dia, pi khiak bang. Khiak buang. Pasal apa? Dah terlebih masak, dah terlebih had. Padahal tak khiak pun tak apa, telan bila alang-alang. Dah duduk dah hancur dah kot. Tinggal nak bergerak lagi. Tak buat. Kerana apa? La'allakum tattaqun. Kerana orang yang bersifat takwa. Alhamdulillah. Kalau cek-cek, ada juga aku ni takwa dalam diri. Walaupun aku bukan orang muttaqin. Tapi ada dalam diri kita. Waktu kita takut nak melanggar hukum Allah. Sebab tu saya mulakan hadis tadi. Yang Allah Ta'ala kata, kalau hampa tak mau ikut peraturan aku, hampa nak langgar suruhan aku, hampa jangan duduk dalam muka bumi aku. Hampa keluar daripada muka bumi aku, hampa carilah Tuhan selain daripada aku. Tak boleh dah duduk dalam muka bumi dia, kena ikut dia. Kita tumpang naik kereta orang. Contoh tumpang naik kereta orang. Dia nanti bagi peraturan, nak naik kereta dia, nak masuk dengan kasut-kasut, buang dulu pasir. Masuk, duduk elok-elok, jangan makan, jangan minum. Peraturan tuan yang punya kereta. Kita dah nak tumpang kena tak ada. Ni yang naik dah lah kereta orang pun naik pasir 1/2 kilo. Angkat kaki tak atas lesbon. Bubak-bubak dia tuan pasir. Jadi memang nak kena terajang bagi kelak pintu ni. Kan? Pasal kalau orang tak mau ikut peraturan tuan dia, jangan duduk dalam kereta tu. Itu perumpamaan Allah Ta'ala kata kat kita. Kalau kata apa tak main dengar, hamba kelak apa cari tuan lain. Nak cari siapa ya Allah? Budimu terlalu tinggi ya Allah. Semua yang ada kat kami ni engkau punya.
Bumi yang kita pijak Allah punya, kaki yang berpijak ni pun Allah punya, mulut yang dia bercakap ni Allah punya, mata yang dia melihat ni Allah punya, jantung yang dia berdenyum tu Allah punya. Mana saja semua Allah punya. Nak bicara Tuhan mana? Memang tak ada Tuhan lain. Maka kembali pada Allah, ikut perintah Allah dengan penuh rasa takwa. Tu dia abang. Takwa tu. Mudah-mudahan apa jadi orang yang bertakwa, malu pada Allah. Apalah yang nak dibanggakan dengan kita? Tak ada apa yang nak dibanggakan. Kerana sesungguhnya kita adalah milik Allah. Apa yang ada pada kita semua pinjam belaka. Tak ada apa nak bangga. Nak bangga dengan harta orang, malu sangat. Okey, itu huraian daripada perkataan ataupun ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 183 tadi. Bunyal Islam. Ini sabda Nabi SAW, hadis diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim. Bunyal Islamu ala khamsin. Dibinanya Islam itu di atas 5 rukun. 5 rukun. Kita panggil apa? Rukun Islam. Jadi kita baca tentang rukun iman. Yang ini kita baca tentang rukun Islam. Yang pertama, antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya engkau bersaksi, engkau berjanji, engkau mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang ni perjanjian kita dengan Allah waktu kita dalam rahim lagi. Kita duduk dalam rahim mak kita dah berjanji dengan Allah. Adakah orang Islam saja? Orang yang bukan Islam pun dia berjanji. Cuma dia lahir melalui rahim yang bukan Islam, dia dididik dengan bukan Islam. Tapi dia ada dah perjanjian dia. Ketika mana di alam rahim itu tashhadu. Asyhadu. Aku mengaku, aku bersaksi. Memang dah tak ada dah. Carilah tang mana pelusuk dunia pun memang tak ada Tuhan lain dah. Kita nafi habis-habis. Kita tengoklah sebanyak mana batu yang dibina itu bukan Tuhan. Macam kata Nabi Allah Ibrahim, bila dia turun tanya kepada ayah dia yang bernama Azar, "Dia buat apa ni?" "Aku sedang buat Tuhan," kata dia. "Tuhan siapa? Tuhan engkau dan Tuhan aku." Ayah tu tengah baru duduk ikat tang kepala berbiji mata, dia tolak tang dia jatuh. Benda tak dan kering, jatuh helai. Ayah dia kata, "Aku ingat hang baru turun daripada gua nak bagus, baru jumpa. Tengok-tengok punya susah hantar tu canai." Dia buat itu, marah. Awak hang buat kat Tuhan. Dia kata, kalau Tuhan, mana mungkin dia menerima binasa? Kalau dia Tuhan, ini bukan Tuhan. Dia ni siapa ajak dia duduk dalam gua kot? Siapa ajak dia? Malaikat Jibril, Allah Ta'ala utuskan untuk mengajar dia. Bagi ilmu usuluddin, bagi ilmu tauhid kepada dia nak kenal pencipta langit dan juga pencipta bumi. Itu kita ni awal-awal kita kena belajar kenal Allah. Bila belajar mengenali Allah, barulah kita belajar rukun Islam yang kedua. Apa dia? Apa dia rukun Islam yang kedua? Kira balik. Yang kedua semayang. Bila nak semayang, kena belajar fiqah pula. Tadi mengenal Allah, belajar tauhid. Yang kedua, bila nak belajar semayang, kena fiqah pula. Mula-mula pergi belajar, diajak bak ayah. Ni dia belajar fiqah ni. Aku baca buat puasa. Punya puasa lah daripada umur 6 tahun. Memang umur 60-70 ni baru belajar buat puasa. Okey. Nak cerita bagi. Kata kita ni punya beriman dengan rukun Islam yang Allah Ta'ala gariskan untuk kita. Yang kedua dia kata, semayang. Semayang ni, kami nak belajar semayang. Nak belajar semayang, dia buka kitab Muniyatul Musalli. Hidayatus Sibyan. Itu kitab ni, kitab dulu ngaji, saya mengaji kitab Hidayatus Sibyan itu dah 3-4 dulu ni. Masa tu Tok Guru baca, baca lah Tok Guru aku lena. Sampailah darjah 6, tulisan dengan halus-halus pun aku tak tahu, aku buat tak tahu juga.
Sampai bila? Sampai masuk akal. Rupanya dia 6 tu akal tak masuk lagi lah. Dan akhirnya sampai boleh hafal. Nah, sampai boleh hafal. Hidayah tu sembian. Dia mendidik kanak-kanak. Rupanya dia bukan didik kanak-kanak sampai ketua ni didik situ lah. Awal-awal belajar cerita pasal apa? Pasal ayah. Oh, kami nak belajar semayang, bukan nak cerita pasal ayah. Kalau tak kerana ayah, hang tak boleh mandi wajib. Bila hang tak boleh mandi wajib, hang tak boleh semayang. Takkan nak pergi mandi dengan ayat kopi? Takkan nak basuh berak dengan ayat tebu? Hang kena kenal dulu ayat tu ayat apa? Sebelum mandi semayang. Oh, macam tu. Betul dia kan? Kami kata kat dia, kami nak pergi belajar semayang. Dia ajak abang ayat. Ayat kami kenal sangat. Dah turun dari langit tu hujan. Ayam duduk dalam kong tu telaga. Ayam dari kepala pek itu pilih. Kami tahu dah semua. Ayam duduk mengalir panjang tu sungai. Dia cerita kat ayam. Taatnya kita kepada Allah. Pasal apa tak? Perjanjian. Kerana perjanjian kita pada Allah. Islam, dah mengaku orang Islam, terbinanya Islam itu atas 5 benda. Pertama dah tasyahadu. Yang kedua solat. Yang ketiga apa dia? Hak ni lah. Yang kita puasa. Bila dah kata puasa, bukan susah puasa. Rukun dia pun tak banyak, ada 2 je. Niat. Dan kemudian tak usah makan, tak usah minum. Apa yang susah nak kena pergi belajar? Oh, kena rupanya. Kena cari asal usul dia, mai daripada mana, mai daripada Allah. Apa bukti, apa dalil, ada ayat Al-Quran yang baru kita sudah baca tadi. Apa pula daripada nas. Kalau nas ni hadis, mai daripada mana, mai daripada Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengajar kita bagaimana cara berpuasa, daripada bila. Yang mana disebut sini lah, wajib puasa Ramadan dengan sebab sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Mau tak mau sempurna dulu bulan Sya'ban 30 hari ataupun 29 hari. Dengan syarat disebut di sini, dengan melihat anak bulan Ramadan. Tengok dulu anak bulan. Jangan tak tengok. Kalau tak tengok, maka tak sah berpuasa. Habis selama ni kita tak pergi tengok anak bulan pun, kita berharap kepada mufti yang dilantik. Penyimpan moho-moho besar di raja. Kan dulu kita tak ada handphone kan. Kita duk harap kat TV dengan radio saja. Kalau kata malam raya dengan malam nak puasa tu, semua pakat duk tunggu bang dengar. Dia nak kata apa? Dia nanti keluar mai. Macam Tok Wan, saya kata Tok Wan cakap lambat sungguh. Kita duduk tunggu dengan TV hitam putih. Saya penyimpan moho besar-besar di raja. Halah lambat. Jangan abang puasa kan tak puasa sudah. Kan? Lama duduk tunggu nak lah. Kadang-kadang tu rumah kan semua ada TV tu kan. Yang bergelap tu dengar lah. Dengar bunyi beduk ke? Di masjid orang kata, esok puasa. Kan? Hati berbunga riang. Walaupun masa tu kita serba kekurangan kan. Kalau nak raya lagi seronok lah kan. Masa tu tak ada lah racun macam lah ni. Lah ni orang banyak duit. Dia bakat duit. Orang punya bakat duit. Orang dulu susah lah. Punya teringin nak min bunga api bakat tempurung. Bagi nyala. Janji merah nyala. Cari inai-inai malam-malam raya tu lah. Orang nak giling cabai, nak buat rendang, kita pun buat mai lah inai. Tak dia. Giling inai kat aku, lepas dia giling cabai tu, pakai. Awak dah hangat. Awak mau ya, padam kahang. Nak pakai inai sangat. Orang nak masak rendang, kita nak pakai inai. Ustaz. Dia giling pakai giling cabai tu, punya hangat lah tapi taat punya nak bagi cantik. Lah ni orang senang ambil cantik. Allah. Kenangan masya-Allah taala. Saya ni merapu je, pian bikin cerita inai ke baru duk baca. Astagfirullah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30.
Artinya puasa oleh kamu kerana melihatnya. Lihat apa? Melihat anak bulan Ramadan. Dan berhari raya oleh kamu kerana melihatnya. Nampak anak bulan Syawal, raya pula. Jadi maknanya hadis ini dia nak bagi tahu setiap kali nak puasa dan setiap kali nak raya kena tengok anak bulan. Nampak anak bulan, maka berhari rayalah untuk Syawal. Kalau nampak nak bulan Ramadan, maka berpuasalah untuk Ramadan. Itu di antara yang mana Nabi ajar kepada para sahabat zaman Rasulullah dulu. Perkiraan hari-hari dalam bulan Hijrah adalah mengikut perkiraan Nabi SAW. Nah, diajar, didatangkan oleh Jibril sebagai guru kepada baginda. Maka diajar bagaimana untuk melihat anak bulan Ramadan bagi menentukan masuknya satu Ramadan. Dibawa lihat di kaki langit. Yang mana ahli-ahli falak hari ini sampai hari ini menggunakan kaedah Rasulullah SAW. Dia hanya terbit pada 29 Syakban ataupun 30 Syakban. Dia hanya terbit selama 6 ataupun 5 saat. Dia pun duk tunggu nak tengok 6-5 saat tu sekali ada layang nak. Bukanlah besar mana. Macam mana bentuk satu garisan. Satu garisan lekuk sabit tu. Bukan besar mana, tapi bukan lama mana. 6 hingga 7 saat. Tu kena tunggu sungguh-sungguh. Nah, pukul berapa tak nak nampak. Maka ketika itu andainya cuaca tak elok, hujan, langit gelap, tak nampak. Bila tak nampak tu yang esok tak puasa, lusa baru puasa. Kalau langit cerah, nampak. Dalam pi tu kan sekali-sekali nanti pi, dan taklah mufti dan 12 orang, 8 orang. Lagu-lagu kita tak boleh jadi mufti dah. Rabun sepasal cakap pembohong lah, makan harum jauh tak boleh. Jahil tu sudah cerita lah, bersarang. Nah, boleh pi je lah. Kan? Dia tengok, mufti depan tu tengok, lepas tu sembang, berbincang dengan ahli falak. Hang nampak macam mana? Hang nampak apa? Hang nampak apa? Hang nampak apa? Tak sembang lagi dengan kita, duduk tunggu berkecanguk di belakang ni. Dia tahu kalau dia sembang sekali lagi, dia tekan telefon pergi habis semua. Pakat raya. Tunggu pula berhimpun, tanya telefon main negeri ni apa. Hampa nampak telefon negeri ni, telefon negeri ni, telefon. Baik, kalau kata dalam banyak-banyak tu ada satu negeri nampak. Nampak nyata ke? Nyata. Hang saja raya. Kami tak raya. Kami tak nampak. Dia kata penyimpan moho besar di raja. Bukan mereka simpanan raja. Mereka nanti bermusyawarah tu yang bergulak kita duduk tunggu raya. Tak raya, tak raya. Duduk menanti. Bila ni senang dah kan? Lah ni senang dah. Cuma yang tak berapa nak rajin tengok telefon tu dia lambat sikit lah. Lambat sikit. Macam baru ni saya sampai Isya. Tanya raya, mak ni apa lah? Orang tak dengar ke orang punya main mercun? Mana aku nak tahu mercun lah ni tak raya pun orang main kan? Sampai tak kira hari, apa main mercun apa? Aku sumpah seranah orang yang main mercun. Baik. Dan dikatakan lagi, wajib puasa atas orang yang tiada melihat bulan dengan sebab tetap melihatnya pada sisi hakim. Kalau kata orang yang tak nampak, dia wajib puasa terus. Dia wajib puasa. Pasal apa? Aku tak nampak macam kita. Kita tak nampak. Tapi tengok pun. Tapi pasal apa kita puasa? Sebab hakim tengok. Qadhi tengok. Mufti tengok. Jadi dia tengok depan mak kita esok puasa. Ya. Puasa. Tetapi tengok kan tidak jenuh lah. Setiap seorang kena pergi nak. Kemudian daripada bersaksi barang yang adil di hadapannya. Orang yang adil yang melihat di hadapan kita. Kerana hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata ia, akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilal fasama wa amara an-nasa bisiyamih. Artinya mengkhabarkan aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahawa aku melihat akan anak bulan, maka puasa ia dan menyuruh ia akan manusia dengan puasa. Menceritakan akan dia oleh Abu Daud dan mensahihkan akan dia oleh Ibnu Hibban. Baik. Ceritanya satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Satu hari genapnya bulan Sya'ban, 29 Sya'ban. Cukup 29 Sya'ban, Rasulullah bersama beberapa orang sahabat keluar untuk melihat hilal. Hilal ni anak bulan. Anak bulan Ramadan. Jadi dalam hakfi tu, antara yang paling termuda Abdullah bin Umar, anak Saidina Umar. Dia muda. Hak lain tu kita kata dah berusia. Kalau dia anak Saidina Umar, maka dia dalam ketika ni disebutkan aku sedang remaja. Remaja Saidina Abdullah bin Umar ini ketika dia diterima fatwanya, dia berusia 17 tahun. Kalau anak-anak kita 17 tahun dah naik motor angkat pacak tai depan lagi. Dia dah boleh jadi mufti dah. Jadi antara rombongan yang melihat anak bulan pada hari itu, dia yang termuda. Pakak-pakak jenguk, tok wan tu tak nampak. Dia pun tak nampak. Dia nampak. Dia nampak. Lepas tu kan saya kata, memang sifat mufti, ahli falak, mereka akan berbincang sesama sendiri. Hang nampak? Nampak tak? Nampak? Bila tengok dalam ramai-ramai itu, dia seorang saja nampak. Hak lain siapa pun tak nampak. Tak ada. Dia pun bukan ada teropong. Dua harap ke pandangan mata, nak kena perembang. Kalau kita jenuh kembang kat mata. Hak yang ada depan mata pun tak nampak, tak apalah yang jauh. Jadi tengok-tengok dia nampak. Dia nampak, dia kata kat Rasulullah, aku nampak. Aku nampak dengan jelas. Hilal dia kata. Hilal tu satu garisan. Satu garisan saja. Kalau kata guru saya dulu, dia kata sebesar jari kelingking. Segari itu dia sekali lalu di kaki langit dia nak. Bukan di tengah lalu, no. Bukan di tengah, di kaki langit sekali lalu. Habis. Oh, jenuh nak jadi ahli falak. Itu tak falak pun. Duk fail apa ni kan. Tak boleh jadi je. Tak boleh jadi. Kemudian kata Ibnu Umar, aku nampak. Bila kata nampak, Rasulullah ni tengok Ibnu Umar yang nampak, tengok antara semua sahabat yang ikut. Pertama, dia paling muda. Bila orang muda, mata terang. Satu. Yang kedua, dia paling adil. Orang tak ada banyak buat dosa lagi. Paling adil. Yang ketiga, dia paling alim. Dia adalah seorang yang hidup dengan Rasulullah dari kecil. Dia hidup dengan Rasulullah, dia timba ilmu. Dia adalah seorang pelajar lulusan Universiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup hebat. Ilmu cukup banyak. Jadi Rasulullah kata, kita guna fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu Umar, ini Abdullah bin Umar. Walaupun puak dia tak nampak, anak dia nampak. Tengok kehebatan seorang pemuda ketika itu, maka diguna pakai. Rasulullah terus menjatuhkan satu hukum, wajib berpuasa pada esok hari. Antara ramai-ramai yang pergi, seorang saja nampak. Tapi pandang dari segi keadilan dia, sifat dia, maka layak menerima fatwa daripada dia. Walaupun dalam ramai itu dia paling muda. Kita kata macam inilah. Orang muda dosa taklah sebanyak orang tua. Dia baru hidup. Dia baru hidup berbanding dengan kita ni. Terus ceritalah daki kita terbaik mana. Daki dosa. Daki yang di luar kulit tu boleh tonyoh. Kan lah ni macam-macam alat bagi putih. Habis sangat rendam dengan klorong, dicerah sikit. Tapi kalau daki dalam hati, berkarat, tak tahulah macam mana. Itulah maka terzahirnya hadis ini. Yang mana disebut hadis ini adalah hadis yang sahih.
Kerana diriwayatkan daripada Ibnu Hibban. Baik, kita tengok rukun puasa. Rukun puasa ada 3. Rukun dengan syarat ni 2 beradik nah. Rukun dengan syarat ni 2 beradik. Makna dia bila dah sampai kepada rukun ni, mau tak mau wajib puasa. Syarat wajib puasa, kalau kita tengok syarat wajib puasa, apa dia? Apa dia? Oh, Islam. Kedua, baligh. Nah, ketiga, berakal. Islam, baligh, berakal. Keempat, mampu. Mampu ni maksudlah akak lah. Nah, okey. Habis yang ketutungan diri yang tak puasa tu pasal apa? Nak kata kafir Islam. Nak kata tak baligh, memutih lah kot. Janggut dengan rambut. Nah, habis tu nak kata apa? Nak kata gila, berakal. Nak kata tak mampu, sihat. Habis tak puasa pasal apa? Dia tak ada takun, dia tak ada takwa dalam diri dia. Nah? Ni kalau rukun ni lebih kurang tu. Rukun dengan syarat lebih kurang. Adik-beradik lah. Nah? Okay, ada orang yang cukup umur Islam, baligh, berakal, tapi tak mampu. Sakit. Tak mampu, sakit. Tak boleh nak buat macam mana. Puasa ni boleh setakat tengah hari saja. Sat lagi tak boleh angkat kaki tangan. Yang berbuka lah. Lepas tu kalau nak jumpa orang yang paling ramai sakit gastrik bulan Ramadan. Nah, sebab tak boleh makan. Kan? Mai dah aku tak boleh. Dia main naik sampai ke kepala ni, dia berpeluh kena makan. Kena nasi kandak cargah pas bungkus. Marah mamak cargah. Ramai pula tu lah. Bulan-bulan Ramadan gini-gini hari ni nak. Orang beratok sampai keluar dulu. Dari sampai ke kedai mas. Kedai banyak gadai tu. Beratok sampai sangat tu. Ni orang ramai sakit gastrik lah. Kan? Nak kata gila, tak gila. Nak kata tak ada akal pun tua-tua belakang tu. Kan? Tapi tu nak kata apa? Mungkinlah dia yang keempat tu. Dia tak mampu. Dia tak mampu, dia sakit. Dia tak nak puasa. Habis nak kata apa? Kan? Biarlah Allah yang berkata. Apa tak mau ikut apa yang aku suruh, keluar daripada muka bumi aku. Dia tak malu dengan firman Allah yang sedemikian. Baik, kita tengok. Apa rukun-rukun puasa? Yang pertama, niat. Dia di sini ada 3 kan? Saya kata tadi 2 kan? Ya, kita tengok nah. Yang pertama, niat. Bagi tiap-tiap hari kena renew. Kerana hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniat. Dan kerana puasa itu tiap-tiap hari itu amal yang asing. Berasing. Hari ini puasa niat lain. Esok niat lain. Maknanya dia kena perbaharui niat setiap hari. Dia tak boleh pukul sama kata sebulan-bulan Ramadan. Mengikut, tulis itu. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Setiap hari kena renew niat. Kena niat puasa. Sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Arab. Yang disebut macam mana? Okey. Esok dah puasa dah. Tak apa esok nak puasa. Esok dah. Okey, itu dah niat dah. Itu niat dah. Esok nak kena puasa lah. Esok dah main Ramadan. Esok puasa nak. Okey, esok kita puasa. Jadi makna itu satu niat. Cuma dia tak duduk sahaja aku puasa esok hari, ataupun dia tak cakap dalam bahasa Arab nawaitu shauma ghadin an adai, tapi niat dia kata dah esok nak puasa. Pergi cari sakmai apa-apa telok masin ke main nak rebus esok nak puasa, malam ni nak makan sok. Kan orang tua dulu dia panggil sok, dia tak panggil sahur. Melanie lah anak saya tanya, "Mak, sok tu apa?" "Sok tu sahur." Awak pakai sok, kami orang dulu dia ringkah. Dia tak sahur, dia sok je. Ya lah, ada budak-budak ni tak faham kan. Dia pakai bahasa cantik sikit. Kita dulu dia pakai bedai, jadi bunyi. Faham tak faham. Tapi kita didik dari kecil macam tu, sok pun sok lah.
Kalau Allah bersembok-sembok ada time-time tu. Nah, itu dah niat lah. Itu dah niat. Tapi tiap-tiap hari yang kena ulang. Mengikut kaul atau mazhab Imam Syafi'i, setiap hari kena niat. Bermula daripada bila? Kira lepas-lepas buka puasa tu boleh niat dah. Hari ni kita puasa sehari. Elok-elok lepas buka puasa tu. Dan minum banyak sawan. Terus. Nawai tu sama kerja. Amboi mak baru minum cawan ayak. Dan itu. Saya aku lupa. Saya aku lupa. Niat dah. Boleh. Dah diharuskan. Pasal apa? Kadang-kadang Khalid niat kot pasal apa lupa. Kadang jadi. Pasal jadi itulah hukum Allah dia berulang mai kot jadi. Pasal jadi ada orang yang kata jaga-jaga esok makan-makan sahur. Terus puasa. Iya, fikir aku niat betul bila. Aku tak niat langsung. Tapi wajib puasa. Tapi puasa tu kena kata. Kalau dia makan haram. Pasal apa makan haram? Pasal dia kena puasa. Tapi puasa tak boleh pakai. Pasal tak boleh pakai? Sebab dia tak niat. Makan pun tak boleh. Puasa pun kena kata lain. Rugi. Sebab tu niat awal-awal. Ini mazhab Imam Syafi'i. Okey. Kita tengok mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik ni siapa? Imam Malik ni tok guru kepada Imam Syafi'i. Tok guru kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, harus dibolehkan untuk kita berniat puasa sebulan-bulan Ramadan. Hari pertama sahaja aku berpuasa sebulan-bulan Ramadan, fardu, sebut fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Itu kata Imam Malik. Maka dia boleh pakai selagi mana kita tak berhenti sehari pun. Kalau perempuan yang haid, mai hari ketujuh dia cuti. Hari itu dia kena renew balik hari-hari. Niat puasa dia. Sebab apa? Sebab terhenti di tengah jalan. Itu pada pendapat ataupun pada mazhab Imam Malik. Okey, kita tengok Imam Hanafi. Apa kata Imam Hanafi? Kata Imam Hanafi, memadailah kita niat pada awal. Ni dah masuk bulan Ramadan. Aku nak puasa sebulan Ramadan bagi penuh. Cukup. Walaupun hang tinggal di tengah jalan pun, hang dah dikira dah. Sambung tak payah nak renew balik. Itu pendapat Imam Hanafi. Begitu juga dengan pendapat Imam Hambali, sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Kena hari-hari renew niat dia. Okey. Kita tengok kita ni mazhab siapa dah? Siapa dah ni mazhab Imam Hambali? Tak ada kot lah. Imam Maliki. Ada kot kan? Semua Syafi'i belaka nah, semua Syafi'i belaka. Kebanyakan rakyat Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei, bermazhabkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau Bangladesh, India, mereka banyak ambil mazhab kepada Imam Hanafi. Tapi tak boleh tukar-tukar. Kita tak boleh tukar. Tak apa-apa tukar. Saat aku nak pergi ke kanan, hang tak kenal pun kenal. Tapi ayah Syafi'i pun kenal tak habis. Pak Fi'i yang kenal, Syafi'i yang tak kenal habis. Dia tajuk mazhab yang macam, hang kenal ke dia? Kamu tak kenal dia. Macam mana kita boleh tahu kata kita ni mazhab yang macam ni? Kami dah dengar Tok Guru kata, kami ikut je. Sebenarnya, kita bermazhabkan daripada kitab yang kita baca. Kitab ni memang karangan Imam Syafi'i. Ditulis semula. Ditulis semula. Rupanya macam tu. Sebab kita belajar. Sebab tu saya kata, nak belajar kena ada kitab. Kitab tu lah yang jadi saksi mengesahkan kita daripada mana mazhab kita. Tapi adakah mazhab lain salah? Tak salah. Tak salah. Okey, dia kata. Dan dia kata, hadis Nabi malam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Artinya barang siapa tiada mempermalamkan niat puasa sebelum naik fajar, maka tidak puasa itu sah baginya. Kalau dia tak niat pada waktu malam, mempermalam tu kalau dia tak niat pada waktu malam,
Dia niat waktu siang dah. Tak boleh, dia kata. La somalaha. Tolong announce tak nombor kereta ni sebab lori nak masuk tak boleh. Kereta saya. Betul, saya duduk depan-depan pintu. Siapa-siapa boleh pergi ubah tak? Ju boleh. Mari. Betul duduk depan pintu. Saya pun tak tahu nak tujuh ke mana asal ni. Memang kenal dengan orang dia. Saya yang kena minta maaf lah. Letaklah kat mana pun tu, jangan letak tengah orang putih sudah. Okey, kita ulang balik nah. Dia kata, siapa yang tiada mempermalamkan niat, makna dia tak niat waktu malam. Dia boleh niat pada waktu sahur. Waktu sahur dia tak niat. Nah, dia kata orang azan. Dia tak ada niat. Punya kalut makan sampai tak ada niat. Padahal niat tu sama ada zahir melalui lidah ataupun lintasan melalui hati. Diharuskan tak ada juga. Kata tengok-tengok dah cerah. Dia tak ada puasa baginya, tapi dia tak boleh makan. Haram dia makan. Habis tu kena buat apa? Kena berlapar macam orang puasa, cuma dia kena bayar qada untuk hari yang dia tidak berniat lagi. Berbeza dengan puasa sunat. Nah, okey. Tapi kalau orang tu, saya bagi contoh. Orang yang dalam keadaan haid, dia kira-kira haid dia hari ke-7 habis. Hari ke-7 habis, hari ke-7 ni dia kata boleh puasa dah. Selalunya aku nak habis hari ke-7. Tapi tak mandi wajib lagi. Niat sejak malam. Esok nak puasa. Mandi wajib belum? Boleh tangguh mandi wajib tu. Pasal apa nak tengok ada ke tak ada. Kadang-kadang haid ni dia berhenti. Dia jenguk main sikit. Bukan banyak. Titik. Kita ni duduk tunggu. Tapi niat dah semalam. Tak makan lah. Jangan niat semalam makan nasi lemak pagi ni. Tapi duduk tunggu. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Niat tu kena puasa. Tengok-tengok sampai pukul 12. Rasa tak ada dah ni. Nah, jaga pantalakan lah. Jaga pantalakan. Jangan makan, jangan minum, jangan bersama. Mandi wajib pukul 12. 12 tengah hari baru mandi wajib. Dan puasa itu dah dikira sebab apa? Sebab niat lah semalam. No? Okey, kita bersama dengan suami. Berjimat. Tersiang. Selek-selek mata. Tapi niat dah malam. Niat dah malam. Jaga-jaga hari dah serah. Sahur pun tak makan, tapi hari dah terang benderang. Dua-dua suami isteri dalam keadaan berjunub. Tak sempat mandi wajib. Puasa tu sah sebab dah niat pada malam. Mandilah pukul berapa pun. Jangan mandi selepas gelincir matahari. Haram. Maksudnya jangan sampai waktu zuhur. Masuk waktu zuhur jadi haram. Tapi wajib puasa. Dah dapat kefarduan berpuasa dan dikira sebagai sah. Walaupun mandi wajibnya lewat. Baik, dan kemudian dia kata, dan mensahihkan mereka itu akan dia, yang ini mensahihkan, mentakyinkan, dia dapat di sini. Tak settle kau ni. Betul, dan mensahihkan mereka itu akan dia. Dan wajib mentakyinkan puasa fardu kerana hadis wa innama likulli imri'in ma nawa, artinya hanya sahaja bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat akan dia. Dan sahnya puasa itu sunat pada pagi hari. Dia ambil di sini. Tadi kan saya kata 3. Mula saya sebut 2, tapi dan kita kata 3. Pertama tadi dia ambil niat. Yang kedua kena takyin. Apa maksud takyin? Okey, garis bawah takyin tu wajib takyin. Kita perempuan kena takyin ke? Kan? Apa maksud takyin? Menentukan fardu atau sunat. Itu makna takyin. Mana nak datang balik dari rumah lagi nak baca kitab kat cucu. Main dengar tu ngaji begini. Main takyin dia kata apa? Takyin ini menentukan fardu atau sunat. Jadi kalau nak puasa ni kena tentu, kena hadap. Kalau bulan Ramadan ada ke puasa sunat. Saya ni tak pernah tinggal puasa Khamis dengan Jumaat. Tak pernah tinggal. Main masuk bulan Ramadan kena tinggal. Siapa nak puasa Ramadan? Tak boleh nak puasa sunat. Alah, baik sangat kot. Tak mahu nak puasa Ramadan, nak puasa sunat lah. Sunat Khamis dengan Jumaat. Tak pernah tinggal sebenarnya ayat. Contoh,
Bukan serta saya. Saya selalu tu lah. Nah. Katalah masuk Ramadan, dia kata tak apa puasa Ramadan lah. Ni hari ni kami nak puasa sunat kami. Tak boleh. Tak boleh. Nah, tapi pahala puasa sunat yang dia buat tu dapat. Kita kena takyinkan fardu. Kalau sunat, takyinkan sunat. Tentukan. Sebut dia. Sebab tu dia kata wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, maka sesungguhnya setiap urusan itu apa yang kamu niat. Apa yang apa niat, itulah urusan. Kalau kata kita nak masak gulai. Kita tak ada bahan-bahan untuk nak masak gulai. Kari. Ju boleh ju? Tapi tak tahu mana lah dia tu. Tak dalam surau. Tu melawan tokek apa dia. Terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi dia kata di sini, dia kata kita nak masak kari gulai. Nak masak gulai, dia punya bahan-bahan dia tak sama dengan kita nak masak lemak. Walaupun santan dua-dua ada. Masak lemak macam lain. Dia kuning, tak ada rempah. Tapi kuning, ada santan. Hak gulai, dia kalau kata hang rebus masak lemak tadi tu, dia tak jadi gulai. Kan? Kari orang Penang dia nak belenang, dia nak golek gitu. Ha? Kalau tak belenang dia cerita tak pecah minyak dia gulai ni. Nampak naik kuning lagu tu bukan gulai lah. Pandai orang Pulau Pinang. Macam itulah juga puasa. Amalan kita. Satu-satu benda yang nak buat tu kena takyinkan niat dia. Kena takyinkan niat dia. Aku nak sembahyang fardu. Loh, tersemayang sunat. Macam mana sembahyang fardu tersemayang sunat? Pasal qabliyah zuhur 4. Fardu zuhur 4. Ba'diyah zuhur 4. Jadi aku ter semua. Tak boleh. Di kulli imri'in ma nawa. Setiap urusan tu ada niat dia yang tersendiri. Itu maksud dia. Ya? Dan sah niat puasa sunat pada pagi hari saya sebut. Kalau niat puasa pada pagi hari untuk puasa sunat maka boleh. Sebab dengan syarat sebelum gelincir matahari. Kerana hadis dakhala sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah zata yaumin naqala hal indakum syai'un qalat la qala fa inni idza asumu qalat wa dakhala alayya yawman akhara fa qala indakum syai'un qultu na'am qala idza aftiru wa in kuntu faradtu sauma. Artinya maka sungguhnya masuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas Aisyah radhiyallahu anha pada satu hari. Maka bersabda ia, adakah pada sisi kamu sesuatu? Bersembah ia tiada. Bersabda ia, maka bawa aku apabila ada demikian, ini ada makanan, tak ada makanan, dan aku puasa. Berkata ia, dan masuk ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atasku pada hari yang lain. Maka bersabda ia, adakah pada sisi kamu sesuatu? Bersembah ia, bahkan bersabda ia, apabila ada demikian aku berbuka, dan jika adalah aku telah fardukan aku niatkan puasa. Menceritakan akan Daraqutni Al-Baihaqi, dan berkata ia dengan sanadnya yang sahih. Okey, ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah aku pada satu hari, bertanya kepada aku, adakah di sisi kamu sesuatu untuk dimakan? Adakah di sisi kamu sesuatu? Dalam ramai-ramai isteri itu Aisyah yang terakhir. Sampai masuk rumah Aisyah pun Aisyah tetap kata tak ada apa di sisi dia untuk dimakan pada hari itu. Maka ketika itu Rasulullah pun niatlah dia berpuasa. Apabila tiada yang demikian tu maknanya tak ada apa nak makan. Sampai tahap tu Rasulullah punya susah. Sampai tak ada apa nak makan. Kita cuba suami balik rumah. Ada apa nak makan? Tak ada apa abang. Puasa lah hari ni. Kau rasa dia nak kata apa? Yang ni aku nak nikah lain ni. Rasulullah tak ada apa. Tak ada apa, Masya Allah. Baiknya Rasulullah ni dah.
Bukan baginda penyegan, tapi memang fakir. Memang tak ada apa sungguh. Ha? Dan baginda mengajak isteri. Ketika tu Aisyah kata hari dah terang benderang, matahari dah naik segala waktu duha. Maka Rasulullah pun mengajak semua isteri-isteri pakat berpuasa. Kalau lah ni dia pakat nak jabat qadi, tuntut nafkah. Aku tak tahu dia raya dah. Lagi memalukan, lagi memalukan. Allahu Akbar kan. Sebenarnya nak sampai kepada darjat mereka. Jadi kata Sayyidatina Aisyah tak ada. Ada hari kata Sayyidatina Aisyah. Ada hari-hari lain. Rasulullah mai tanya, bila tanya semua orang tak ada. Dia mai tanya rumah aku ada. Rasulullah kata kalau ada aku tak puasa. Kalau tak ada aku berpuasa. Itu sifat tawaduknya baginda sallallahu alaihi wasallam, ada makan tak ada puasa untuk mendatangkan pahala agar tidak berlapar begitu saja. Kalau kita nak puasa ni fikir 4-5 kali tak makan sok apa puasa macam mana, sekali lagi aku tak boleh dah kuning di mata. Padahal kita ni kita hidup bukan kerana makan, kita makan untuk hidup je kan. Kita hidup bukan kerana hendak makan sentiasa, tapi dah kita ajak perut kita lalu tu itu perut kita kurang ajar. Pasal kita lebih ajak dia kot jadi itulah baginda Nabi SAW. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk rukun yang kedua, meninggalkan makan dan minum. Rukun puasa yang kedua insyaAllah ta'ala bulan depan. Bulan depan kalau ada rezeki kat sana lah. InsyaAllah kalau ada rezeki bulan depan kita kembali ke sini balik. Kuliah sebulan sekali. Dia tak main bulan tu, jadi 2 bulan lah. Dia ada hilang tarikh-tarikh kan. Baik, ada soalan nak tanya? Tak kira lah sama ada bab puasa ke bab apa-apa. Bab apa pun tak apa. Saya suka kalau orang bertanya kepada saya. Sebab apa? Bila saya tak boleh jawab, saya nanti pergi carilah pakar rujuk. Bukan semua boleh jawab pun je. Okey, nak jaga Tumi. Betul tak? Nak tanya Tumi kan? Soalan ni saya jawab banyak kali dah. Orang yang kita buat demo lah, senang lah. Baik, kerusi tu. Okey, orang yang sembahyang sebenarnya, yang sembahyang tak kerusi ni yang dua sebab lah. Satu dia tak boleh turun ke bawah. Bila dia tak boleh turun ke bawah, lutut dia sakit, sebab tu dia tak ada kerusi. Orang macam tu maknanya berdiri dia boleh. Waktu berdiri dia boleh. Jadi masa berdiri dia boleh. Kaki kerusi dia ke mana? Contoh saya duduk kat sini. Jadi orang yang kerusi tu kaki dia ke mana? Bila dia boleh berdiri, dia boleh berdiri. Yang mana dia kena bagi sama tu dia punya tuan. Apa sebab dia berdiri? Tetapi ada orang yang dia masa mula tu berdiri tapi tak turun di situ dia tak yang dia. Dia tak boleh bangkit. Dia akan turun di bawah. Sebab dia tak boleh nak kenjui bangkit. Ketika tu dia kunci dia tu, maksud dia pula-pula nak angkat takbir ihram. Yang pula tu dia memang kena duduk di sini ke depan. Depan. Tak lagi dia duduk di samping. Baik. Dia akan sama. Ada orang yang sakit tak boleh bangkit. Dekat sawah dia berdiri. Jadi bila dia duduk di bawah tu dia tak boleh bangkit. Jadi kalau dia kena duduk sama. Sama itu. Semula dia kena di depan. Tapi dia nak duduk. Sama dia orang yang berlari. Okey. Yang terlebih baik kalaulah bersolat di atas kerusi, duduklah kerusi saja. Tapi kadang-kadang dia kata, kerana kita dah
semua orang dah habis dah masuk. Kan? Kita pun, semua datang depan. Apa macam nak? Kan, kita dah semayang. Kan, kami semayang nak. Ha? Faham? Tapi kalau kursi itu ke belakang, jadi Ya, belakang kan? Belakang kan masuk bawah. Okey, kalau saya duduk di sini. Duduk di sini. Saya kalau nanti di kursi dia. Kita lepas. Ni. Semua kita sini imam. Jadi yang jadi pasal ada yang kemudian. Okey, satu lagi. Contoh ini apa ni? Berkenaan dengan rokok dan berkenaan dengan rokok itu. Kali ke-14 itu bercerita. Dan bukan rokok. Saya kamu tak betul. ya saya panjang ni. Kita jadi fokus. Nama satu lah aku nak ikut. Ada yang baru tak? Tak sah. Aduh, kata tak sah. Pernah dah sayang. Ha? Mana ada kata kau tak sah. Tak boleh kata betul. Okey. Rokok, kita tahu. Rokok macam biasa. Kita beli rokok. Syarat rokok. Rasulullah ajar. Kan? Kalau kamu ra'aitum an yusalli semayanglah. Seperti mana aku semayang. Macam mana semayang? Rasulullah semayang meletakkan kedua telapak tangan baginda di atas lutut hal keadaan terbuka anak-anak dari baginda. Rokok. Dan menyamakan belakang baginda dengan papan punggung lagi sama. Kita buat dulu. Semayang. Tak lagi nak turun sujud. Kita tak boleh turun. Kita sakit. Kita orang yang daruri. Orang yang berhajat. Memang tak boleh turun. Sakit lutut. Keadaan sebagainya. Habis itu kita nak turun. Rasulullah liman hamidah. Atau nak sujud. Sebaik-baiknya. Nak cara yang paling afdal. Terus. Allahu Akbar. Lepas tu aku cek mesti. Kalau boleh. Kalau tak boleh, kalau cuci terus itu dia tak terkawan. Kan? Memang terkawan. Makan lantai lah kat lagi. Alhamdulillah. Dia tak boleh. Kan saya yang tak berapa cantik, yang tak berapa dulu, lepas tu baru dulu. Tapi mungkin dia sakit. Saya kata dia orang tak sah. Mungkin dia sakit. Kan bila dia sakit, dia tak boleh nak cuci dulu. Tetapi ada kita turun sujud, maka hendaklah turun dulu. Baru duduk. Dia tak boleh. Mungkin tak cuci, duduk. Dia boleh turun kepada kakak yang kita duduk. Ada yang saya tengok, dia nak sujud, dia buat macam tu, tapi lama juga. Baru dia ni. Baru dia. Saya pun tak konsen, saya ingat. Dia buat macam ni, mungkin dia baca doa dalam. Dia duduk antara dua. Dia mungkin dia berkemampuan. Dia berkemampuan. Kalau kita berkemampuan, Kalau dia boleh lah. berkemampuan, boleh. Macam dia turun sujud, kan? Hendak kepala dia daripada rokok tadi. Allahu Akbar, subhanallah. Itu boleh tinggi dulu. Untuk dia kongsikan baca. Boleh. Boleh. Ada berkemampuan. Kalau tak kemampuan, ikan kau orang dia akan tambah kali-kali. Kan? Mau. Tapi saya kita nak sujud yang kedua, dia buat macam tu ke? Oh ya, aku yang kalau pada zaman dulu itu ada. Faham? Faham nak kali ni. Tak, sudah pula. Saya nak tengok, saya dapat. Ada yang kata sama kaki bangku ni sama dengan bangku.
Sama itulah kata bila kaki bangku tu sama dengan makmum, dia hingga duduk terdepan bila-bila pun. Yang semayang tu dia bukan bangku. Kan? Itulah. Itulah mengikut apa yang guru saya ajak, no? Wallahu alam. Ya. Ya, silakan. Okey. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Penduduk bayar lepah. Penduduk bayar lepah nak pergi musafir. Naik kapal terbang, airport duduk di bayar lepah. Kita orang bayar lepah, nak musafir tapi airport ada di bayar lepah. Soalannya, boleh tak nak semayang jamaah di airport bayar lepah sebab kita orang bayar lepah? Tak boleh semayang jamaah. Nak bersolat jamaah, syarat pertama, hendaklah perjalanan tu 2 marhalah. Memang 2 marhalah. Kita nak pergi ke mana-mana memang 2 marhalah. Jauh. Dah mencukupi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kena keluar daripada daerah. Jadi, bayar lepah dalam satu daerah. Masih lagi daerah barat daya. No? Tak boleh. Dia kena keluar dulu daripada daerah tersebut, baru boleh. Contoh, kan? Daerah ataupun karyah. Taman Cempaka. Ke depan Taman Pudina. Keluar dulu daripada Taman Cempaka. Habis Taman Pudina. Dah boleh. Patah balik, habis. Tak boleh patah balik. Asal macam nak semayang atas kenderaan. Tu yang berlaku bersolat atas kenderaan tu. Balik. Okey. Balik daripada travel tu, singgah di airport bayar lepah, boleh tak nak semayang jamak lagi? Selagi tak nampak bumbung rumah. Ya, boleh. Jangan kita, tujuan rumah aku, kita semayang tepi. Tak boleh. Boleh. Dia bolehkan. Lepas tu patah balik. Yang tu saja cari penyakit. Tapi boleh buat. Boleh buat di airport waktu kita ke balik. Waktu pergi tak boleh. Tapi bila dah kita tengok macam tu, kalau dah sampai ke tempat tu, dia jadi maghrib. Apa jadi pada Zuhur dengan asar kita? Zuhur asar yang tak boleh buat. Bersolatlah atas kenderaan. Kan kita belajar macam mana solat atas kapal terbang? Pastikan kita ada wudu. Kena ambil. Itu lah wajib khabar. Sebab solat menghormati waktu, dia tidak mencukupi syarat. Wajib ada wudu. Kalau tak ada wudu, maka kena qada. Tapi kalau ada wudu, tak perlu qada. Okey. Semayang, kalau kata kita dah ada wudu siap, kita boleh buat qasar saja. 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Kita qasar saja. Okey. Tak payah kata dah. Kalau dah sempurna wudu, Kiblat tu masa awal saja menghadap arah kiblat. Masa mula-mula waktu takbiratul ihram ya kita cari kiblat. Kemudian kita akan duduk baliklah. Masa. Ya. Ya. Okey. Baik. Kita niat puasa dah sebulan. Saya sebut tadi sebulan bulan Ramadan, Syawal tu kita dah niat. Kemudian dalam sebulan bulan Ramadan tu, antara hari ke-13, 14, terlupa sehari. Boleh tak? Ya boleh. Sebab kita dah guna hak yang mazhab Imam Malik tu, kita nak niat sebulan-bulan. Maka harus dibolehkan. Kak Faridah. Saya dah mentasbihkan.
Ya ke? Soalan yang pasal jamak tadi ke? Okey, yang pasal jamak tadi kawan kita tanya, duduk dibayar lepas. Nak pergi ke travel lah mana-mana. Nak naik kapal terbang, di airport bayar lepas. Boleh tak nak buat solat jamak di airport bayar lepas? Sebab saya kata kena keluar daerah, kena keluar kawasan. Selagi tak keluar daripada kawasan, maka tak boleh. Kemudian sahabat kita tanya, kalau patah balik pula macam mana? Boleh tak bila dah patah balik sampai di airport, boleh tak nak buat jamak? Boleh, selagi tak nampak bumbung rumah, saya jawab. Itu jawapan dia. InsyaAllah, wallahualam, yang selebihnya Allah yang tahu. Okey dia. Okey. Duduk Sengara, naik bas di Sungai Nibong, nak pergi Kelantan. Contoh. Boleh tak jamak? Boleh. Dia tu dah memang keluar dah. Boleh. Macam kata pergi di Batu Maung. Boleh. Jadi dia keluar daripada daerah dia tu. Kampung dia tu dia dah keluar. Jadi dia haruskan. Ya, sama-sama. Okey. Dekat Masjid Baiman boleh jamak. Dah boleh. Sebab dia bukan Sengara. Baru tunggu kat situ. Ya. Diharuskan, dibolehkan. Tak semestinya berjalan dua marhalah baru nak buat. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Ada soalan lain ya? Okey, insya-Allah. Kita niat ke? Kita niat. Apakah hukum? Kita niat puasa sunat. Tapi kita nak campur dengan puasa qada. Yang tu Tapi kita berniat pada waktu duha. Waktu dah cerah. Waktu dah cerah. Adakah puasa wajib termasuk dalam tersebut? Makna dia dikira tak? Puasa qada dengan puasa sunat. Hanya dikira puasa sunat sahaja. Tidak dikira qada. Yang dapat pahalanya dikiranya puasa sunat sahaja. Kalau qada kena ikut macam puasa Ramadan. Kena berniat sebelum terbit fajar. Okey. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Nak suruh dia ringkas sembahyang. Okey, boleh tak kan? Boleh tak kita nak pesan dekat orang yang tak habis sembahyang lagi. Kita dah sudah duduk sembahyang. Kita kata ni kita dah siap dah. Ni nak keluar dulu ni. Sekejap lagi hang tolong kunci pintu dah. Boleh tak? Kita nak pesan dekat orang yang sedang bersolat. Adakah harus? Ya harus. Boleh kita pesan. Dia cuma tengok je. Okey. Ya. Kecuali lah kalau kata kita dah pesan, kalau kita nak kunci dia tak keluar lagi. Kalau nak tunggu dia lambat, kita keluar dulu, kita pesan, keluarlah yang kunci pintu dah. Okey, dia dengar. Dia sedang merakam, bukan kosong sangat pun, kan? Jadi soalannya boleh atau tidak boleh? Boleh kita pesan kat dia macam tu, harus. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Ya. Assalamualaikum.
2 marhalah. Ya. Ya. Oh, tak boleh. Okey. Okey, saya tak kata jangan masuk dalam rumah kita. Saya kata jangan nampak bumbung rumah pun. Ha? Kalau duduk sebelah rumah saya tak nampak. Okey. Tapi dalam kawasan tu dah lah. Cuma tak sampai ke rumah kita tak nampak lagi. Okey, boleh. Boleh. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Okey, sebenarnya saya bagi satu lagi hukum nak. Main jamak ni sebenarnya pada satu hukum dia boleh buat di rumah. Sat-sat dengar elok-elok, dengar elok-elok. Dia rasa macam seronok anak saya. Kita dalam perjalanan balik berniat ni nak tak lagi nak singgah Tang Batu Mau, nak sembahyang jamak bagi selesai ni. Waktu dah nak habis. Tapi batuk ni sampai terkencing dalam kain. Kan? Terkencing dalam kain. Hujan lebat, tak ada tang mana nak singgah. Tak boleh nak berhenti kereta pun tak boleh. Jalan dengan jam, itu musyaqqah dalam perjalanan. Sedangkan kita jamak tak tunai. Zuhur nak masuk dalam asar. Asar ni dah dekat nak habis dah. Tak boleh nak berhenti. Nah, apa akan berlaku? Balik ke rumah, sampai ke rumah. Mana dia? Zuhur tadi luput. Dah sampai rumah. Boleh dah nak jamak? Boleh. Ketika tu diharuskan. Boleh jamak. Pasal apa tak jamak kau jalan? Hang dah masuk dalam rumah. Tak boleh dalam perjalanan tadi dengan kain aku kencing dalam kain. Ataupun hujan terlampau lebat, kami tak boleh singgah mana-mana tempat. Nah, keadaan kita yang musyaqqah, yang susah payah tu, boleh tak sampai rumah? Nak jamak fardu zuhur yang kita tinggal tadi dengan asar yang berbaki sikit masa ni. Boleh tak? Boleh. Harus. Walaupun dah masuk dalam rumah. Tapi dengan syarat yang tersebut lah. Syarat yang tersebut tadi. Tapi jamak tu tak boleh qasar. Jamak tu kena jamak tamam. Sempurnakan ke-4 rakaat. Faham tak? Faham. Jangan kata, lega boleh balik jamak dah rumah. Mandi jamak ada. Nah, tengok suasana perjalanan terlebih dahulu. Okey. Beno? Dekat soalan. Tadi ada pengumuman kami ada siapa-siapa lah yang nak berwakaf sebab kami ada buat pengubah suaian dapur dengan tembok. Jadi boleh tolong Ustazah ni balik lagi sekali. Ni apa? Dah nak tutup dah, kenapa tak bagi tahu tadi? Tak apalah. Kalau ada rezeki ada tadi awal dah bagi tahu. Okey, berkenaan dengan wakaf nah, kalau kita tengok di kiri kanan surau yang kita duduk ni sedang dibaik pulih bahagian dapur dan dapur apa belah ni? Oh, tu bilik jenazah nah. Jadi sesiapa yang ada niat untuk berwakaf sama ada atas nama sendiri ataupun atas nama si mati, bolehlah disalurkan. Depa bagi tabung pembek plastik saja. Tawaduk sungguh. Nah. Bolehlah disalurkan untuk sahabat-sahabat yang masuk kemudian mungkin tak dapat lagi maklumat yang sedemikian. Jadi bolehlah nak tumpang berwakaf. Okey nah. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Ada yang saya tertinggal ke? Assalamualaikum Ustazah. Ada no? Ustazah tak dengar Tak ada apa, saya Dia dah buka tu. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Maaf Kak Limah, Ustazah dah buka apa tu, headphone dia kot rasanya. Ya. Tak apa cikgu. Tak ada kalimah tahniah cikgu. Rabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
Baik, untuk sesiapa yang tak ada kita Ni dekat saya ni, jangan tutup lagi ya. umur mukmin Saya nak ya. soalan tadi. Ibu kepada orang-orang beriman yang akan kita baca pada esok hari, boleh pergi ambil kat dia terus lah. Boleh pergi ambil kat dia terus. Bagi nama dan dia akan tik dulu lah. Esok kita akan baca di surah Nur Hidayah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Tolong ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Saya agak depan. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Rama nak tanya pasal kita solat dalam kenderaan kan, kita kena menghadap kiblat kan. Contohnya seorang tu dia tak tahulah nak cari arah kiblat, dia tak tahulah orang tu orang tak tahu. Tapi dia nak semayang. Tu dia kira duduk, orang tu kira dia semayang ikut kenderaan lah. Yang lagi satu kalau macam yang kita tahu arah kiblat, tapi tu kita kena palingkan dada kita ke arah kiblat pada rakaat pertama tu, takbiratul ihram, lepas tu kita kena pusing balik ke macam mana? Macam solat dalam kenderaan ni sebenarnya sebaik-baiknya kita kalau tahu arah kiblat tu ikut arah kiblat daripada mula sampai akhir kan. Akan tetapi kalaulah ada musyaqqah, contohnya lah kan, kita ni memang dah keadaan darurat, mungkin kita tak ada tempat nak berhenti ataupun keadaan yang memang susah untuk kita berhenti, tapi dalam keadaan waktu yang dah nak tamat, contohnya kita nak solat juga, jadi ikut saja arah kenderaan yang kita ikut saja arah kenderaan yang kita tengah bawa tu. Jadi kalau kita bukan pemandu, kalau boleh ikut arah kiblat tu, ikutlah. Kalau tak boleh tu, tak perlu. Maksudnya memang kita tak ada panduan dah, tak boleh nak kata nak ikut arah kiblat tu, teruskan dengan kita solat tu lah. Boleh solat. Macam kata kita duduk dekat seat depan lah, kita jadi penumpang depan. Itu pasal kita tak takbiratul ihram pertama, okeylah kita menghadap kiblat. Betul. Nak semayang, nak kenderaan, macam kita nak sayang, nak solat lagu tu macam kita ganggu, nak sujud, nak kali macam ni. Lepas tu kita masa kita takbiratul ihram saja kita menghadap kiblat. Yang pertama paling balik duduk kat tempat. Arah kita ke situ balik, arah tempat duduk kita asal tu. Faham. Terima kasih Ji, terima kasih Ji. Sama, insyaAllah. Kak Limah. Ya Kak Limah. Ya cikgu, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau cikgu boleh jawab, dia jawab. Nah, insyaAllah. Dah tadi nak tanya, tanya Ustazah kan, kalau kadang-kadang kan kita ada masa rajin lebih lah kan. Kita semayanglah sunat, Zuhur 2 rakaat, 4 rakaat, selepas 4 rakaat. Tapi kadang-kadang memang tak ada masa dan tak larat dengan cikgu, buat 2 je lah. Tak apa cikgu. Tak apa. Boleh. Yang tu, yang apa tu, kalau betul-betul yang ikut sunnah tu 4-4. Yalah. Tapi pada asalnya, asas solat sunat tu 2 rakaat. Jadi yang mampu kita buat yang tu, buatlah. Sekurang-kurangnya kita tak tinggal sunat tu. Ada juga kan. Yang tu kalau kita nak cukupkan, kalau kita nak cukupkan 12 rakaat, kita kata untuk dapatkan mahligai di syurga tu kan. Jadi kita buatlah 4-4. Nak bagi cukup 12 rakaat solat sunat tak ada masa kan. Ya, betul. Tak larat, betul. Kadang-kadang kan rasa rajin lebih 4. Betul cikgu. Yang tu bergantung kepada kita lah. Buat banyak, dapat banyak lah kan. Kalau memang tak mampu banyak tu je kan. Kurang-kurangnya kita tak adalah meninggalkan yang sunat tu, sebab yang sunat tu adalah bakal menampung solat kita yang lopong sana sini waktu solat fardu tu kan, insyaAllah. Pun lagi cikgu, kadang-kadang kat rumah ni rasa macam kita sembahyang dalam perjalanan tu dengan pakaian kita apa semua surat kan. Lepas tu kalau balik rumah kadang-kadang kat rumah buat sunat, lepas tu kat rumah qadha balik. Tak apa cikgu? Tak apa, qadha tak apa. Takut juga kan. Sebab apa? Bab qadha ni kadang-kadang kan mungkinlah kita kata waktu-waktu yang mana kita tak tahu kekurangan kita yang mana satu kan. Kadang-kadang kita solat fardu kita
Jadi boleh je kita nak qada. Mungkin kalau yang ada waktu-waktu tertentu, kalau dulu kan contoh zaman muda kita kan kita ada haid, betul tak? Ya, betul cikgu. Kan ada haid, masa tu mungkin ilmu kita kurang. Ya, betul. Bila kita ilmu kita kurang atau kita tak tahu, sebenarnya bagi kita rasa dah betul dah kan. Yalah. Contohnya macam kita kata kalau haid datangnya macam berhenti pada contoh sebelum asar kan. Ya. Sebelum asar. Jadi bila dah kita mandi nak solat asar tu, sepatutnya kita kena qada ataupun buat solat zuhur dulu. Maksudnya solat yang boleh dijamak tu. Maksudnya solat yang kita kena jamak dengan boleh dijamak dengan waktu asar. Zuhur jamak dengan asar. Jadi waktu yang sepatutnya kita solat adalah solat asar dulu, lepas tu kita solat zuhur. Tapi dulu contohnya kita tak tahu. Ya, betul. Jadi kita niat ataupun kita buat mana-mana waktu yang lapang tu, kita qada tu dengan niat mudah-mudahan yang mana kita waktu yang kita jahil kita tak tahu, Allah kita contohnya tarik daripada situlah. Kan contohnya kan kita niat yang lepas-lepas kan mungkin kita waktu-waktu kita yang kekurangan ilmu yang kita tak faham. Kan? Jadi minta Allah ampunkan dosa-dosa kita lah dengan niat kita untuk tampung balik apa yang kurang waktu dulu-dulu tu. Sebab memang bukan kata orang lain, cikgu sendiri pun maksudnya dulu-dulu kita bagi kita contohnya kan mungkin yang sini yang dah ada ilmu tu alhamdulillah. Tapi bagi cikgu sebelum ni ingat tak payah qada dah. Contohnya kalau kita boleh solat waktu dah habis, contohnya lepas dah zuhur nak solat asar kan. Kita mandi-mandi tu tunggu solat asar je lah. Tak qada dah yang zuhur tu. Tapi kalau ikut yang sepatutnya kita kena qada yang zuhur tu. Macam tu lah juga maghrib dengan isyak. Kan? Sama je. Maksudnya yang sebelum-sebelum tu maksudnya kita kena qada dulu. Yang tu yang kita tak buat. Tapi macam sekarang ni contoh kan, kadang-kadang cikgu kan contohnya kalau zuhur dengan zuhur asar, jadi kalau lah macam biasanya kadang-kadang tu kalau nak buat solat zuhur, solat sunat zuhur 4, cikgu tak niat solat sunat, solat qada. Niat qada. Kan Ustazah kata insya-Allah kan dah terangkat sunat kita yang tu tak payah buat dah cikgu. Tak, cikgu tak buat dah. Maksudnya kalau lah ada mampu, kalau kita mampu. Kalau kita mampu nak buat dua-dua tu cantik lah. Ya. Tapi bagi yang mungkin kita ada dulu-dulu mana-mana yang terlopong ataupun tertinggal ataupun dengan masalah yang kita cikgu sebut tadi lah kan. Kejahilan kita dan kita buatlah macam tu. Tak apa. Maksudnya sekurang-kurangnya kita dah angkat. Lepas zuhur kita buat 4, sebelum buat 4 niat qada. Niat qada. Cikgu buat macam tu lah. Macam asar pun sama juga kalau kita nak buat solat sunat kan. Jadi apa salah kalau kita buat 4 rakaat tu sebelum asar tu dengan niat qada. Kurang-kurangnya kita tampung yang lepas-lepas tu. Sunat tu kalau ada macam kita tak pergi mana dah kan, buatlah lagi mana kita rasa ada tenaga buat kan, buatlah. Macam tu lah contoh macam bangun solat tahajud. Contoh kita bangun pagi solat tahajud kan. Kalau kita nak buat contoh kan nak qada dulu 4 rakaat, lepas tu sambung dengan solat taubat ke, solat apa ke. Tapi kurang-kurangnya kita letak yang kita ganti kat situ satu ke. Yang tu ikut masing-masing lah kan. Masa no. Masa masing-masing dan juga kita kata kelemahan kita dulu-dulu lah sebab kita pun ada silap kan. Jadi bolehlah kita buat macam tu juga bukan kira sambil-sambil macam mana. Kurang-kurangnya ada dua-dua pun. Sunat pun kita ada, qada pun kita ada. Tampung-tampung lah kan insya-Allah. Cikgu, Kak Limah tak masuk mengaji, duk pergi tengok anak cikgu. Itulah macam mana keadaan anak Kak Limah? Kak Limah nak pergi pula esok ni. Lah ni dia sedar dah. Tapi tak berapa tak boleh cakap lagi dan tak boleh nak bergerak kuat lagi. Cuma dia boleh dengar.
Macam tu je. Tangan pun tak larat nak angkat, lagi lemah. Buka mata, boleh buka mata lah tak? Isteri dia kata buka mata. Ah, Kak Mai balik tu, Kak Mai balik ke hari ni, Kak Mai balik 2 esok tu dia kata sedap dah. Tapi tangan semua tak larat lah. Suara pun tak boleh keluar lagi. baru lagi kot nah. Yalah, Doa. bukan Itulah tu. insya-Allah mudah-mudahan Allah angkat setiap sakit dia tu, mudahkan urusan doktor untuk buat rawatan semua nah. Kembali sihat sepenuhnya insya-Allah. Ada Kak Lima nak pergi bila pula tu? Kak Mai nak pergi esok pun dalam pukul 3 macam tu lah. Nak pergi esok. Pergi seorang ke? Dengan anak? Nak pergi dengan anak. Dengan anak dia. Naik kapal terbang tak apa, sat aja. Ya, sampai saat saja. Sampai saat insya-Allah. Nah, Allah mudahkan urusan Kak Lima nah. Ya, ya, Bagi Kak Lima kuat, sihat insya-Allah nak ziarah anak. Amin. Insya-Allah. Terima kasih banyak Cikgu Nan. Sama-sama. Okey, tak apa Kak Lima. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Din. Terima kasih semua. Sama-sama. Insya-Allah. Assalamualaikum semua.